Mereka bukan sahaja jeneral perang, tetapi pemimpin negara yang hebat dan ahli politik disegani dengan taktik dan strategi perang yang digunakan dalam peperangan sehingga kan masih lagi dikaji sehingga hari ini. Kisah mereka berjaya memberi inspirasi kepada bangsa, negara, empayar dan pemerintah serta jeneral perang selepasnya. Kejayaan dalam peperangan berjaya membentuk sebuah kerajaan baru atau menghalang kerajaan lain menaklukinya. Ciri-ciri yang diambil untuk menghasilkan senarai ini, mereka tidak pernah dikalahkan dalam peperangan. Berikut adalah senarai 32 panglima perang terhebat dalam sejarah dunia yang tidak pernah dikalahkan dalam peperangan. Pertama, Sun Tzu, 544 sehingga 496 sebelum Masehi, zaman musim bunga dan musim duru. Tidak keterlaluan kalau saya meletakkan beliau sebagai bapak peperangan. Karya beliau, The Art of War, digunakan oleh pelbagai jeneral dan segala teknikal yang direncanakan dalam buku ini kemudiannya diulang pakai dan sehingga ke hari ini. Bukunya masih dibaca karena semua yang dituliskannya bukan sahaja diamalkan dalam peperangan, tetapi di dalam bidang perniagaan. Pernah memimpin 50.000 orang askar Wu melawan 200.000 orang askar Chu dan memenangi peperangan itu. Kedua, Alexander the Great, 356 hingga 323 sebelum Masehi, Empayar Macedonia, menawan Empayar Parsi dan utara India. Empayarnya melebar dari timur ke barat, salah satu calon Zulkarnain yang diceritakan dalam Al-Quran. Antara pertempuran terhebat yang pernah dihadapi oleh Alexander the Great ialah ketika dalam pertempuran Gilgamesh. Dikatakan bahwa Alexander the Great memimpin 47.000 orang askar Macedonia melawan 250.000 sehingga 1 juta askar Parsi di bawah pimpinan Raja Darius daripada Parsi. Beliau tidak pernah kalah dalam mana-mana peperangan. Ketiga, Khalid al-Walid, 588 sehingga 642 Masehi, Khulafa ar-Rashidin, menghancurkan pasukan Rom dan Parsi dalam tempo 13 bulan sahaja. Khalid tidak pernah tewas dalam 100 pertempuran, memimpin 24.000 hingga 40.000 orang askar Islam melawan ratusan ribu askar Rom dalam pertempuran Yarmouk dan memenangi peperangan itu. Bila Rasulullah SAW meletakkan panggilan pedang Allah kepada Khalid al-Walid, sesungguhnya dia ditakdirkan untuk tidak kalah dalam peperangan. Masakan kalau dia kalah itu bermaksud pedang Allah telah pun patah. Keempat, Genghis Khan, 1162 hingga 1227 Masehi, Empayar Mongol, berjaya menewaskan China, Parsi, Rusia, Eropa, Korea dan Jepun untuk membentuk antara empayar terluas yang pernah dunia lihat. Mimpi ngeri pada setiap kerajaan-kerajaan yang wujud pada ketika hidup Genghis Khan. Askar Mongol di bawah pimpinan beliau seumpama ombak yang menyapu pantai. Angkatan berkuda yang sangat pantas dan kehebatan bangsa Mongol yang menunggang sambil memanah dengan efisien membantu penaklukan beliau. Kelima, Paul von Lettow-Vorbeck, 20 Mac 1870 sehingga 9 Mac 1964 Masehi, German Empire dan Weimar Republic. Salah seorang daripada jeneral perang yang tidak pernah kalah dalam sejarah, pernah memimpin 11.000 askar Jerman Afrika melawan 300.000 orang askar British, Belgium dan Portugis dan berjaya memenangi peperangan itu. Dilabelkan oleh Edwin Palmer Hoyt, seorang sejarawan Amerika, sebagai jeneral perang paling hebat dalam perang gerila, dan selepas beliau, tidak wujud sebarang jeneral perang seperti beliau. Keenam, Alexander Suvorov, 24 November 1730 sehingga 18 Mei 1800, Empayar Rusia, salah satu daripada jeneral perang yang tidak pernah kalah dalam peperangan. Alexander Suvorov dicatatkan telah menang lebih daripada 60 buah pertempuran sepanjang hidupnya, terkenal dengan bukunya yang bertajuk The Science of Victory. Kata-kata hikmah daripada beliau berbunyi seperti berikut. Apa yang sukar dalam latihan akan menjadi mudah dalam pertempuran. Peluru adalah satu perkara yang gila, hanya bayonet yang tahu tentangnya. Binasalah diri dalam peperangan dan selamatkanlah kawan anda. Ketujuh, The Duke of Wellington, 1 Mei 1769 sehingga 14 September 1852 Masehi, British Empire, pengasas kepada Empayar British yang hebat itu, dan Empayar ini kemudiannya menjadi Empayar paling luas di dunia, mengatasi Empayar Mongol yang dibina oleh Genghis Khan. Dilabelkan salah seorang daripada jeneral perang yang terhebat dalam taktikal bertahan.
mengalahkan Prancis, Mogul, Spanyol dan banyak kuasa besar dunia dan langsung tidak pernah tewas dalam peperangan dan pertempuran. Berjaya membebaskan Iberia dan Portugis daripada Empayar Prancis yang dipimpin oleh Napoleon serta berjaya mengalahkan Napoleon dalam pertempuran Waterloo. Pertempuran Assaye di India ialah pertempuran pertama beliau apabila berjaya mengalahkan lebih 50,000 orang tentera Maratha yang mempunyai lebih 100 meriam. Ketika itu, askar di bawah pimpinannya hanya berjumlah 10,000 orang dan mempunyai 17 meriam sahaja. 8. George Washington, 1732 hingga 1769 Masihi, Amerika Syarikat. Beliau merupakan Presiden Amerika yang pertama dan antara jeneral perang yang tidak pernah tewas dalam peperangan. Ketika Revolusi Amerika, George Washington telah berjaya memenangi peperangan ke atas British yang merupakan kuasa dunia terkuat ketika itu. Tanpa George Washington, Amerika Syarikat tidak mungkin akan wujud pada hari ini. Revolusi Amerika berlaku selama 7 tahun, 11 bulan, 3 minggu dan 2 hari. 9. Horatio Nelson, 29 September 1758 sehingga 21 Oktober 1805, Empire British. Horatio Nelson ialah watak utama di sebalik penaklukan dan perluasan kuasa Empire British sehingga menjadi salah satu daripada empayar terhebat dalam sejarah. Dinobatkan sebagai Laksmana terhebat British dalam sejarah, antara pertempuran terhebat yang dihadapi oleh Horatio ialah pertempuran Trafalgar, di mana kuasa maritim terhebat pada waktu itu ialah Empayar Prancis dan Spanyol dikalahkannya. Ketika itu, 33 kapal British terpaksa berhadapan dengan 41 buah kapal dari kedua-dua pihak ini. Malangnya ketika pertempuran Trafalgar ini, Horatio telah terbunuh. 10. Sultan Muhammad Al-Fatih, 1432 sehingga 1481 Masihi, Turki Uthmaniyah. Sabda Rasulullah SAW ketika menggali parit dalam peperangan Kandak, Konstantinopel, kini Istanbul, akan jatuh ke tangan tentera Islam. Rajanya adalah sebaik-baik raja, tenteranya adalah sebaik-baik tentera. Hadis riwayat Imam Ahmad. Menjadi raja yang dimaksudkan dalam hadis Nabi apabila berjaya menawan kota Konstantinopel ketika hanya berusia 21 tahun sahaja. Taktikal Muhammad Al-Fatih masih diingati sehingga hari ini apabila membawa 70 kapal berentas daratan. 11. Julius Caesar, 100 hingga 44 sebelum Masihi, Empayar Rom. Maharaja Rom ini merupakan antara jeneral perang Rom terhebat yang pernah dilihat dalam sejarah. Rom ketika ini di bawah pemerintahan beliau berjaya menawan 1/3 Eropa. Prancis, Belgium, England, Belanda ini semuanya berada di bawah pemerintahannya. Selepas selamat dalam perang saudara di Rom, Julius Caesar telah memulakan kempen menakluk seluruh Eropa. Antara kejayaan dalam meneruskan kempen itu adalah berjaya membunuh lebih daripada 500,000 orang tentera Gaul. Pertempuran Alesia dalam kejayaan terhebatnya apabila dengan hanya 60,000 orang askar Roman, dia berjaya mengalahkan 330,000 orang tentera Gaul. 12. Aurangzeb, 31 Julai 1658 sehingga 3 Mac 1707 Empayar Mughal. Baginda merupakan antara maharaja teragung dalam sejarah India yang berjaya membina sebuah empayar yang sangat luas. Pada zaman pemerintahan Baginda, hampir seluruh India tunduk di kaki Mughal. Yang paling mengagumkan mengenai Baginda ialah keutuhannya membersihkan semula empayar Mughal daripada amalan pluralisme yang diamalkan oleh maharaja-maharaja sebelum Baginda. Namun sayangnya, selepas kemangkatan Baginda, zaman kejatuhan Mughal pun bermula kerana pewaris taktanya yang tidak sehebat Baginda. 13. Shi Huangdi, 7 Mei 247 sehingga 220 sebelum Masihi, dinasti Qin. China sejak ribuan tahun sebelum pemerintahan Shi Huangdi terdiri daripada kerajaan-kerajaan kecil yang saling berperang antara satu sama lain. Namun, bangsa yang sering bertelaga ini akhirnya disatukan di bawah pemerintahan seorang maharaja kuku besi yang telah menamatkan perang saudara yang berlangsung selama ribuan tahun. Bukan itu sahaja, Baginda juga telah membina tembok besar yang terawal dalam sejarah China, membina terusan purba antara paling panjang dalam sejarah, juga tidak ketinggalan membina sebuah makam yang dikenali dunia sebagai makam terakota. 14. Napoleon Bonaparte, 15 Ogos 1769 sehingga 5 Mei 1821, Empayar Prancis. Bila bercakap mengenai jeneral perang terhebat dalam sejarah,
agak sukar untuk meletakkan nama beliau ke tepi kerana Napoleon ialah seorang jeneral perang yang hebat. Sepanjang karirnya sebagai jeneral perang, Napoleon telah memenangi hampir kesemua pertempuran yang disertainya sebelum akhirnya tewas pada 1815. Empayar Perancis berada di zaman kemuncak pada tahun 1811, merentang dari Spanyol sehingga ke barat Rusia. Ketika zamannya memimpin Perancis dalam Perang Napoleon, dia berjaya menawan hampir seluruh Eropah, namun tidak bernasib baik apabila seluruh Eropah sendiri menjadi musuhnya. Seorang pemimpin dan jeneral perang yang hanya boleh ditundukkan apabila semua kuasa dunia ketika itu bergabung. Yang paling penting, Napoleon cukup meminati junjungan besar Rasulullah SAW. 15. Han Xin, mati pada tahun 196 Masihi, dinasti Han. Salah satu daripada empayar terhebat China purba tidak akan wujud kalau tidak kerana sumbangan jeneral perang yang boleh dinobatkan antara yang terlicik dan terbijak dalam sejarah China dan dunia. Berjaya menewaskan Panglima Perang China yang digelar sebagai Panglima Perang terhebat dalam sejarah China menggunakan kebijaksanaan akal. Antara pertempuran yang diingati melibatkan Han Xin ialah di mana beliau telah memerintahkan askar-askar Han untuk kononnya membina jalan yang sudah runtuh. Sementara beliau mengerahkan askar Han yang lain melalui jalan dan laluan rahsia menentang negeri berhampiran dengan Han. Tiga raja yang memerintah negara itu langsung tidak menaruh syak wasangka pada negeri Han di bawah Liu Beng ketika itu. Mereka menyangka askar Han sedang sibuk membina jalan yang telah runtuh dari negeri tempat Liu Beng memerintah. Askar Han kemudian muncul menyerang mereka yang langsung tidak bersedia. Akhirnya, berkat kebijaksanaan akal Han Xin dalam pertempuran Gaixia, Xiang Yu berjaya dikalahkan dan dinasti Han berjaya ditubuhkan dengan Liu Beng sebagai maharajanya. Kalau tidak kerana Han Xin, mungkin dinasti Han tidak akan pernah wujud dalam sejarah China. 16. Joseph Stalin, 1878 sehingga 1953 Masihi, Kesatuan Republik-Republik Sosialis Soviet. Mustahil untuk berbincang tentang kesatuan Soviet tanpa memasukkan Joseph Stalin dalam pembicaraan. Beliau berjaya menerajui ekonomi Soviet daripada pertanian ke arah kegemilangan perindustrian, sebuah usaha panjang yang diteruskan penggantinya, namun usaha ini tergendala dan terjejas buat seketika. Selepas menguasai Poland, Adolf Hitler telah mengkhianati perjanjiannya bersama Kesatuan Soviet tentang mengelak peperangan. Jerman melaksanakan peperangan ke atas Kesatuan Soviet dengan penuh keefektifan, menyekat Leningrad, kini Saint Petersburg selama 2 tahun yang mengakibatkan kematian lebih daripada 1 juta rakyat dan juga menghampiri Moskow dalam lingkungan beberapa kilometer sahaja. Tetapi Joseph Stalin berjaya merencanakan serangan balas tentara merah, menolak kemarahan Jerman keluar dari Rusia, memecahkan kesatuan Jerman di Silo dan akhirnya menawan Berlin, sebuah perjuangan yang merenggut 25 juta nyawa. 17. Ramses II, 1303 sehingga 1213 sebelum Masihi, Mesir Purba. Mesir Purba berada di zaman kemuncak kegemilangan pada masa pemerintahan Ramses II sehingga kan Firaun yang menaiki tahta selepasnya menamakan Ramses II sebagai nenek moyang yang hebat atau The Great Ancestor. Antara kejayaan Ramses II sepanjang pemerintahannya ialah mengembalikan semula kegemilangan Mesir. Segala ancaman seperti Lanun yang berleluasa di perairan Mesir berjaya dihapuskan, menundukkan musuh seperti Empayar Hiti yang berada di utara Mesir, dalam wilayah Turki dan Greece pada hari ini, dan meluaskan Empayar Mesir sehingga memasuki tanah Kanan, yaitu Palestina hari ini. Sumbangan Ramses II dalam bidang ketenteraan Mesir juga adalah berjaya menumpaskan Libya dalam peperangan yang berjiran dengan Mesir Purba. Bukan itu saja, sepanjang pemerintahan Ramses II ini juga didapati bahawa Ramses II melakukan sesuatu yang tidak pernah dilakukan oleh pemerintah Mesir sebelum baginda. Dari delta Sungai Nil sehingga Lagu Nubia hari ini, terdapat banyak binaan-binaan hebat yang dipahat atas nama Ramses II, merupakan calon Firaun dalam Al-Quran. 18. Cyrus the Great, 576 sehingga 530 sebelum Masihi, Empayar Parsi. Antara calon Zulkarnain dalam Al-Quran menurut para ulama selain daripada Alexander the Great, seorang jeneral perang yang berjaya menundukkan 3 buah empayar terhebat di zamannya. Walaupun beliau telah berjaya menundukkan ratusan kota, belasan negara dan 3 empayar, namun dia bukanlah seorang yang kejam. Sebaliknya dia membenarkan segala amalan dan adat agama yang pernah diamalkan sebelum ini diteruskan. 19. Peter the Great,
1672 hingga 1725 Masehi, Empayar Rusia. Negara Rusia yang luas hari ini harus berterima kasih kepadanya karena Peter telah berjaya meluaskan Rusia kepada sebuah empayar dan menjadi kuasa besar Eropa ketika itu. Selain berjaya dalam bidang ketenteraan, Peter juga berjaya membimbing Rusia kepada sebuah revolusi di mana segala amalan lama zaman pertengahan digantikan dengan amalan baru yang lebih membawa kepada kemajuan. 20. David the Fourth of Georgia 1073 sehingga 24 Januari 1125 Masehi, dinasti Begrecheny Georgia. Raja yang terkenal karena berjaya memenangi pertempuran yang dinobatkan sebagai antara keajaiban hebat dalam sejarah. Pertempuran di Gori menyaksikan bagaimana hanya 55.600 orang askar Georgia berjaya menang ke atas lebih 600.000 orang askar Seljuk. Apa yang menariknya dalam pertempuran ini, di mana hampir 70% daripada seluruh askar Seljuk dibunuh oleh askar Georgia di bawah pimpinan David the Fourth. 21. Hannibal 247 sehingga 183 sebelum Masehi, Carthage, antara general perang terhebat dalam sejarah dunia. Menyaksikan bagaimana Rom hampir ditundukkan oleh kebijaksanaan beliau dalam peperangan dan hampir kalah dalam peperangan kalau tidak karena kebijaksanaan seorang jenderal perang mereka. Hannibal terkenal karena telah membawa askar dengan cara yang langsung tidak dapat dibayangkan ketika itu. Dia telah memilih laluan maut untuk membawa askarnya yang berjumlah 90.000 askar pejalan kaki, 12.000 tentara berkuda dan 37 gajah perang melintasi pergunungan Alps. 22. Maharaja Dharanindra 775 sehingga 800 Masehi, dinasti Sailendra, Empayar Melayu Sriwijaya. Walau bagaimanapun dan sesiapapun yang coba diletakkan dalam senarai ini, namanya perlu ada dalam senarai ini. Malah tidak keterlaluan boleh dinobatkan sebagai raja teragung dan terbaik dalam sejarah ketenteraan bangsa Melayu. Dipercayai bahwa Empayar Melayu Sriwijaya melalui dinasti Sailendra berada di kemuncaknya ketika di bawah pemerintahan Baginda, walaupun Baginda tidak memerintah dengan lama. Tarumanegara dan Sunda di Pulau Jawa, Poni di Borneo beserta Kedatua dan Chaya di Semenanjung Tanah Melayu, Champa serta Empayar Chenla di Indo-China ditundukkan oleh Baginda. Bahkan Candi Borobudur, monumen Buddha yang terhebat itu dimulakan pembinaannya oleh Baginda. Tidak heranlah Baginda terkenal dengan julukan Wairiwara Wiramardana atau bermaksud penunduk para musuh. 23. Maharaja Asoka 273 sehingga 232 sebelum Masehi, Empayar Maurya. Asoka juga dikenali sebagai Ashoka dan Asoka Agung. Ialah maharaja dari dinasti Maurya di India yang memerintah hampir seluruh subbenua India. Salah seorang maharaja India teragung, Baginda memerintah hampir seluruh wilayah India kini selepas sebilangan kejayaan ketenteraan. Empayarnya terbentang dari Pakistan kini dan Afghanistan di barat sehingga Assam di timur dan Kerala utara serta Andhra di selatan. Asoka juga menewaskan kerajaan Kalingga yang tidak pernah ditewaskan oleh mana-mana maharaja dinastinya, mulai dari zaman Chandragupta Maurya. 24. Laksmana Yesunsin 1545 sehingga 1598, dinasti Joseon Korea. Seorang laksmana perang yang telah berjaya memimpin armada perang laut Korea menentang penaklukan Jepun ke atas tanah Korea. Dalam pertempuran Myeongyang, Laksmana Yesunsin yang hanya berbekalkan 12 buah Panoksion yaitu sebuah kapal perang Korea. Manakala Jepun pula hadir dengan 133 buah kapal, itu pun beserta dengan 200 kapal logistik. Sepanjang hidupnya, dia telah berjaya memenangi lebih daripada 23 pertempuran laut. 25. Salahuddin Al-Ayyubi 1137 atau 1138 sehingga 1163 Masehi, dinasti Ayyubi. Berjaya menawan Palestina dan Baitul Maqdis daripada tangan tentera salib, membuatkan King Richard dan King Guy kelihatan seperti kanak-kanak yang baru belajar berperang. Dalam pertempuran Hittin menyaksikan kehebatan Salahuddin Al-Ayyubi sebagai salah seorang jenderal perang hebat dalam sejarah Islam. 26. Tariq bin Ziyad 670 hingga 720 Masehi, dinasti Umayyah. Beliau ialah orang yang memimpin 7.000 orang askar menakluk Spanyol. Ketika memasuki wilayah Spanyol, beliau harus berdepan dengan lebih daripada 25.000 orang tentera Visigoth.
Masih mekar sebuah legenda yang mengatakan bahwa Tariq telah membakar seluruh kapal tentara muslim yang membawa mereka melintasi laut untuk sampai ke Spanyol. Maka kata Tariq, di hadapan kalian ialah syahid, di belakang kalian ialah laut, maka pilihlah antara dua. Kejayaan Tariq ini membuka penguasaan Islam di Spanyol selama ratusan tahun. 27. Yulji Mendeok abad ke-6 hingga 629 Masehi, Kerajaan Goguryeo menjadi duri dalam daging kepada dinasti Sui yang cuba menyerang Korea di bawah pemerintahan Kerajaan Goguryeo dalam pertempuran di Sungai Salsu, di mana dia telah berjaya membawa askar Korea yang hanya berjumlah 10.000 orang menang pertempuran ke atas dinasti Sui yang berjumlah lebih daripada 300.000 orang dengan hanya menggunakan sebuah empangan. Ketika askar Sui mengharungi sebuah sungai Salsu, dia telah melepaskan air bah dari empangan itu sekaligus menyapu seluruh askar dinasti Sui. Lebih daripada 90% askar Sui ditenggelamkan oleh air bah itu. 28. Thutmose III 1481 sehingga 1425 sebelum Masehi, Mesir Purba. Thutmose III telah menghancurkan pemberontak-pemberontak dalam kalangan Kadesh, Megiddo dan Puak Mesopotamia. Sebelum menjerang Megiddo, ucapannya yang meletakkan dirinya sebagai raja dikasihi Dewa Ra telah menaikkan semangat tentara-tentaranya untuk mengikuti jalan yang sukar. Tetapi, Thutmose III tetap berjaya dalam ketiga-tiga peperangan itu, termasuk ke semua 16 kempen ketenteraan yang dilaksanakannya di Palestina, Syria dan Nubia. Hampir 350 bandar ditawani Thutmose III. Mudah kata, Mesir Purba berdiri teguh sebagai kuasa besar dengan ketenteraan yang luar biasa. 29. Tran Hung Dao 1228 hingga 1300 Masehi, Dai Viet. Tran Hung Dao ialah watak utama di sebalik kekalahan 3 kali Mongol di tangan Dai Viet. Ketika itu, Mongol merupakan bala tentera terkuat yang pernah dunia lihat dan Mongol tewas di tangannya. Dinasti Yuan di bawah Kublai Khan dibantai teruk terutama dalam 2 pertempuran utama melawan Tran Hung Dao, yaitu pada 1285 dan 1287. 30. Scipio Africanus 236 hingga 183 Masehi, Empire Rome. Kalau tidak kerana beliau, pastinya kita tidak akan dapat menyaksikan pada hari ini mungkin empire yang menaungi seluruh Eropa adalah Empire Carthage. Kemarahan Hannibal yang pada awalnya seperti tidak dapat dibendung akhirnya tewas juga di tangan jenderal perang ini. Pertempuran Zuma adalah antara pertempuran yang memahat nama Scipio Africanus dalam sejarah, di mana ketika itu askar perang yang digunakan oleh Hannibal yang pada awalnya seperti tidak dapat dikalahkan akhirnya tewas pada bunyi bising seperti horn yang dihasilkan oleh beliau untuk menakutkan gajah perang tersebut. 31. Miltiades 550 hingga 489 sebelum Masehi, Athens. Panglima perang dari Athens ini diingati dunia dalam pertempuran Marathon apabila berjaya mengekang serangan Parsi yang dipimpin oleh King Xerxes. Strategi beliau ketika pertempuran Marathon masih lagi dipelajari sehingga hari ini. 32. Tun Perak 1456 hingga 1468 Masehi, Empire Melayu Melaka. Siapa yang tidak kenal watak penting di sebalik berkembangnya Empire Melayu Melaka? Individu yang bertanggung jawab mengekang kemarahan Siam di Batu Pahat dengan taktik hebatnya yang menyuruh dipasangkan unggun api pada setiap pokok bakau pada waktu malam dengan menggambarkan seolah-olah seperti tentera Melaka memiliki kekuatan tentera yang terlalu banyak. Itu belum lagi dikisahkan bagaimana kejayaan memimpin angkatan tentera Melaka menakluk Pahang dengan jayanya dari Siam dan bagaimana Tun Perak menjadi perancang di sebalik zaman kegemilangan Melaka. Ketika Tun Perak menjawat jawatan bendahara, beliau telah menakluk negeri-negeri di pantai selat Melaka seperti Rokan, Siak, Kampar dan Indragiri, di Pulau Sumatera serta Johor, Pahang, Kelantan, Terengganu dan Perak yang menjadikan semua negeri ini sebagai jajahan takluk Melaka. Manakala Kedah pula menjadi negeri naungan Melaka sekaligus menjadikan Melaka antara empire maritim terkuat di Asia Tenggara.